Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapa murid-murid sekolah yang saya hormati. Baik, jadi apa khabar semua ya? Harapan saya agar tuan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat. Begitu juga anak-anak prasekolah yang dah 3 bulan tak ke sekolah. Rindu sangat rasanya cikgu pada anak-anak ini. Baik ya, seperti yang telah dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, ya, prasekolah akan dibuka pada 1 hari bulan Julai 2020. Jadi saya baru saja ditaklimatkan oleh PPD mengenai SOP pembukaan sekolah, pembukaan prasekolah. Jadi saya ingin membentangkanlah kepada ibu bapa SOP yang perlu ibu bapa patuhi sebelum menghantar anak ke prasekolah. Hari ini saya akan membincangkan tentang SOP sahaja. Jadi untuk ibu bapa, SOP yang perlu dipatuhi, yang pertama sekali ibu bapa mesti memastikan anak-anak jagaan dalam keadaan sihat. Sihat ya tuan-puan. Sihat bermakna tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesama, hidung meringui. Jangan hantar ke sekolah. Kalau ada tanda-tanda macam itu, mohon maaf tuan-puan, bawa anak balik. Jangan hantar ke sekolah. Okey, pastikan dia betul-betul sihat. Okey, yang kedua, memastikan anak-anak jagaan menjaga kebersihan diri. Maksudnya ibu bapa kena maklumkan, kena ajar ya, bagaimana menjaga kebersihan daripada rumah sampai ke sekolah. Di sekolah kami akan pantau lah. Jadi pastikan anak-anak sentiasa tahu membersihkan tangan dia, cara membersihkan tangan dengan betul, cara menggunakan sanitizer. Ajar mereka cara yang betul lah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, menghantar dan mengambil anak jagaan mengikut waktu yang ditetapkan. Okey, jadi ikut waktu prasekolah. Waktu masuk adalah pukul 8 pagi, waktu keluar adalah pukul 12 tengah hari. Jadi pastikan ibu bapa waktu pagi tu sebelum pukul 8 hantarlah anak, ya. Dan sebelum pukul 12 ibu bapa dah ada tunggu di luar pagar. Ibu bapa tak boleh masuk ke dalam kawasan pagar sekolah, ya. Jadi dah ada di luar pagar sekolah tepat jam 12 tengah hari. Jangan lewat pada itu. Bila lewat, kami terpaksa menjaga. Bukan kita kata macam dulu memang ada parent yang ambil lambat anak. Tak apa, kami tak kisah, boleh tunggu. Tapi dalam keadaan yang sekarang, SOP-nya amat ketat. Jadi ibu bapa perlu segera ambil anak supaya dalam tempoh tersebut jika ada gejala yang boleh segera dipulihkan, dibuat tindakan yang selanjutnya lah. Okey. Seterusnya, yang keempat, menggalakkan anak-anak jagaan memakai pelitup muka ataupun face mask. Jadi ibu bapa kena sediakan face mask, ya. Tak kira lah jenis apa pun, ya, yang jenis pakai buang ataupun yang kain. Kalau pakai yang kain, pastikan dia dicuci bersih setiap hari, ya. Jadi jangan pakai hari Isnin sampai hari Jumaat face mask yang sama, daripada warna putih dah tukar warna kelabu. Jadi pastikan face mask dicuci setiap hari sekiranya memakai yang kain lah. Kalau pakai face mask yang pakai buang tu, pastikan juga dia dah pakai sekali terus buang dalam tong sampah. Jangan pakai yang sama, pakai balik besoknya. Jadi tak gunalah pakai face mask, tak fungsi, ya. Okey. Kemudian dia mesti pakai face mask tu dalam di mana juga berada lah, terutamanya waktu dalam sekolah. Okey, seterusnya nombor 5, mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak jagaan. Okey, jadi untuk sekolah kita, kalau ibu bapa nak hantar anak, kami hanya benarkan sampai pintu pagar sahaja. Jadi tuan-puan tunggu dulu di pintu pagar, akan diimbas suhu anak masing-masing. Sekiranya suhu melebihi 37.5,
Jadi anak-anak tuan-puan tak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Jadi tuan-puan boleh bawa balik anak lah. Kalau maksudnya 37.5 tu dia tak sihat lah. Jadi uruskanlah untuk bagi ubat ke, bawa pergi klinik ke dan sebagainya lah. Ya, jadi kami tak boleh terima. Jadi pastikan jangan hantar, letak anak terus balik. Tak boleh. Kena tunggu sehingga cikgu ataupun pembantu pra ambil dulu suhu. Ya. Okey. Kemudian kalau ada emergency, kecemasan yang nak masuk ke kawasan sekolah ataupun ke kawasan prasekolah, yang pertama sekali di pondok jaga, perkara pertama yang tuan-puan kena buat, pastikan sanitizer tangan ataupun cuci tangan dengan sanitizer yang disediakan. Kemudian scan barcode ataupun tulis nama pada buku log yang disediakan. Kemudian jaga akan ambil suhu tuan-puan. Kalau tuan-puan juga suhunya melebihi 37.5, juga tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan sekolah, apatah lagi kawasan prasekolah. Ya, jadi dia bila dah masuk tu di kawasan prasekolah juga nanti akan ada sekali lagi imbas suhu. Ya, jadi itu dua perkara yang tuan-puan kena lalui jika nak masuk ke kawasan sekolah lah. Okey. Seterusnya, memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan dan minuman. Tak boleh bawa beg ya, beg tak boleh bawa. Bekalan makanan dan minum pun tak boleh bawa, kecuali sekiranya anak-anak tuan-puan ada masalah kesihatan yang tak boleh makan tu, tak boleh makan ini, kena makan makanan yang istimewa, yang lain sikit, jadi itu dibenarkanlah. Okey. Okey. Kemudian makanan dan minuman akan disediakan oleh PPM, ya, oleh pembantu pra, oleh Mama Wan lah, dia akan sediakan. Jadi ibu bapa sediakan bekas makanan dan tulis nama. Tulis nama pada bekas tu. Dan tulis nama, sudu, garpu, cawan ataupun bekas air, semua kena tulis nama. Sebab yang benda-benda itu tak boleh bercampur dengan murid lain. Ya, jadi khas untuk anak puan. Jadi Mama Wan nanti akan letakkan dalam satu bakul khas ataupun dalam satu beg plastik khas untuk nama anak-anak puan. Okey. Bila dah dah bubuh makanan, bekas tu nanti kita akan basuh dulu, dah bersih, kita akan ikat dengan plastik, bawa balik. Ya, jadi jangan lupa pula besok bawa semula bekas tu, ya, sebab kita tak boleh guna bekas yang ada di sekolah. Sebab takut nanti kita pun tak tahu kuman tu macam mana, dah bercampur-campur apa semua kan. Jadi kita nak jaga dari segi kebersihannya itulah, ya. Jadi pastikan ibu bapa bawa sendiri, ya. Bekas makanan tak perlu, bekas sahaja, ya. Kemudian bawa sendiri juga tuala kecil yang bersih. Ya, tuala kecil yang bersih setiap hari kena tukar, kena bersih. Maksudnya kalau bawa tuala, pastikan tuala tu bersih. Apa guna tuala tu? Bukan nak lap muka, nak lap hidung, ya, tak. Tuala tu nanti akan digunakan untuk lap meja masing-masing, lap tempat duduk masing-masing, lap perkakas yang murid-murid guna. Murid tu guna bekas dia, jadi tuala dia pun kena pakai untuk lap sendiri. Tak boleh campur-campur. Ya, bila campur-campur nanti dah jadi masalah besar. Jadi kita minta ibu bapa sediakanlah tuala kecil, ya, untuk anak bawa ke sekolah. Pastikan setiap hari tukarlah. Jangan pakai tuala yang sama untuk besok, seterusnya sampai sebulan benda tu dalam beg tak dikeluarkan. Itu yang biasa berlaku lah. Kita faham sangat dah. Kadang-kadang ibu bapa tak tengok pun kan. Jadi kita minta lah kali ni sediakan tuala kecil, masukkan dalam beg bersama dengan bekas makanan tadi. Okey, kita akan ikat dia elok lah dalam beg tu. Okey. Kemudian kalau tak nak bawa tuala, boleh bawa tisu basah. Tisu basah
beli satu paket tu saya rasa dalam RM5-6. Jadi itu boleh pakai buang. Ya, jadi murid pun senang nak lap. Lepas tu dia nak lap tangan dia pun tak apa, boleh buang. Bila saya rasa tahan lama benda tu, dalam 2 minggu, 3 minggu murid boleh pakai. Beli yang besar tu. Ya, jadi senang. Dia tak perlu bawa tuala. Kalau ada duit lebih boleh bawa beli tisu basah, lagi mudah. Okey, kemudian kalau ibu bapa memilih untuk tidak mahu menghantar anak ke sekolah, perkara pertama ibu bapa kena buat yang harus dibuat oleh ibu bapa, yang pertama mesti bagi surat rasmi kepada pihak sekolah mengatakan anak tuan-puan tak mahu menghantar anak ke sekolah atas sebab-sebab apa. Atas sebab kesihatan ke, atas sebab kita risau tak nak bercampur ke, apa juga alasan lah tuan-puan. Sebab kehadiran adalah wajib. Ya, datang ke sekolah kalau dah diberi diberi arahan oleh KPM untuk hadir, kena hadirlah. Seperti biasa macam kita datang sekolah seperti biasa. Tetapi kalau tuan-puan rasa masih tak yakin, risau, jadi tuan-puan boleh buat surat menyatakan sebab kenapa tak mahu hantar anak ke sekolah pada tarikh yang telah ditetapkan nantilah. Okey, itu sebagai evidence kepada kami. Sekiranya berlaku apa-apa di peringkat KPM, jadi kami ada surat lah yang kami boleh tunjukkan sebagai evidence. Okey. Kemudian lembaran kerja yang guru akan bagi nanti, guru tak boleh bagi direct pada murid. Jadi guru akan bagi lembaran kerja ataupun bahan-bahan kerja yang bertulis tu kepada ibu bapa semasa murid balik nanti. Jadi tak ada pas pada tangan murid lah, sebab kita nak kurang minimalkan sentuhan antara guru dan murid. Jadi murid tak boleh sentuh cikgu, cikgu pun tak boleh sentuh murid. Murid juga tak boleh sentuh kawan-kawan dia. Jadi itu yang kita nak jaga sangat, ya. Jadi kita kena fahamlah situasi anak-anak kita macam mana, kan. Jadi harapan saya kita sama-sama jaga kita. Okey. Jadi kita nak minimalkan sentuhan itu. Jadi untuk ibu bapa yang anaknya masih belum boleh menulis, masih belum menulis, dah tak boleh nak pegang pensel pun tak tahu, untuk peringatan ibu bapa, cikgu tak boleh ajar pegang macam mana cara nak menulis. Itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Itu seperti yang telah ditaklimatkan tadi. Sekiranya anak masih lagi tak boleh pegang pensel, tak boleh buat kemahiran asas psikomotor tu, jadi ibu bapa kena ajar di rumah lah, ajar di rumah, pegang tangan murid tu bagaimana cara nak menulis yang ikut cara yang betul lah. Sebab kami di sekolah ajar seminima yang mungkin untuk tidak menyentuh murid-murid. Kita akan ajar dari segi visual, dari segi pergerakan yang tidak bersentuhan lah. Okey, maklumat yang saya dapat tadi daripada taklimat tadi yang disentuh oleh pegawai PPD, pegawai PPD yang menguruskan prasekolah, dia mohon kalau murid itu tak boleh menulis, masih belum boleh menulis, tidak digalakkan untuk hadir. Sebab bila dia datang, guru terpaksa ajar dia nak pegang tangan dia. Itu dah jadi SOP, kita dah melanggar SOP lah, sebab kita dah ada sentuhan, ada apa, kan. Jadi saya haraplah ibu bapa kalau anak-anak masih belum lagi pandai menulis, ajar dulu di rumah. Bukan kita menafikan yang hantar sekolah untuk belajar, tapi untuk masa ini, memang kami tak boleh menerima. InsyaAllah bila keadaan dah reda nanti, kita akan kembali kepada situasi yang asal lah. Kita akan bimbing, peluk, cium. Biasalah untuk kanak-kanak prasekolah ni memang perlukan sentuhan yang lebih. Tapi dalam keadaan yang begini, kita terpaksa akur pada SOP, memandangkan kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah golongan yang paling berisiko. Jadi kita nak kurangkan risiko, kita nak putuskan rantaian. Jadi kita kena jaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, murid, untuk pengetahuan ibu bapa,
sampai dia murid di sekolah nanti, mereka akan duduk di tempat yang disediakan sahaja. Okey, mari saya tunjuk kepada tuan-tuan ya. Okey, contohnya di sini. Okey, di sinilah, sini. Okey, katakan murid ini Adam yang duduk. Kata contoh Adam ya. Jadi Adam hanya duduk dalam kawasan yang telah disediakan ini saja. Ya, dia tak boleh pergi dekat kawan dia usik-usik, tak boleh. Ya, dia tak boleh juga pergi ke sini untuk sentuh kawan dia. Dan tak boleh juga suka-suka hati untuk pusing-pusing, tengok-tengok kawan, usik-usik macam dulu. Dulu murid bebas. Ya, murid bebas untuk ke sana, ke sini. Bebas. Untuk PKPT ini, murid dihadkan hanya duduk di kerusi ini dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Tak boleh bergerak daripada kawasan yang dia telah disiarkan tadi. Kecuali untuk pergi ke tandas. Ya, untuk pergi ke tandas ada juga pergerakannya. Jadi ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Sekiranya murid katakanlah terkencing di seluar, itu pun terpaksalah PTM minimalkan sentuhan. Jadi kena latih anak-anak puan-puan untuk menguruskan diri sendiri. Sebabnya bila kita dah masuk sekolah, kita kena minimalkan. Macam dulu tak apa, Mama Wan memang dia buat semua. Ya, yang terberak, yang terkencing, apa memang dia akan uruskan. Tapi untuk masa ini kita terpaksalah minimalkan. Jadi saya mohon kerjasama ibu bapa yang masih belum tahu menguruskan bagaimana nak ke tandas, bagaimana nak buang air besar, air kecil. Jadi belajarlah dulu. Ya, biasakan dulu supaya bila dah sampai sekolah nanti senang. Ya. Kemudian untuk bagaimana anak-anak makan di waktu sekolah nanti ya. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, anak-anak memang tak boleh bergerak daripada kawasan dia tadi kan. Jadi makanan akan dihantar ke meja dia. Jadi dia akan makan di meja dia ni, gunakan bekas yang tuan-puan dah bekalkan. Makanan hanya akan dimasukkan ke dalam tu. Kemudian bila dia dah makan, baru dia akan, Mama Wan akan basuh. Ya, sekalipun yang ditaklimatkan tadi tak perlu basuh, simpan di dalam plastik tu, balik rumah pergi basuh. Tapi rasanya tengoklah ya, kalau kotor makanan tu macam berminyak ke apa ke, kita akan basuh lah. Tapi kalau macam kuih ke apa ke, kita lap-lap gitu je, nanti puan-puan balik rumah cuci bersih-bersih. Okey? Okey. Jadi untuk itu saya harapkanlah ya, murid-murid prasekolah yang mana yang masih tak yakin lagi bagaimana nak pergi ke tandas, bagaimana nak menulis, jadi praktis dulu di rumah, latih dulu di rumah. Sebab bila sampai ke sekolah banyak perkara yang kita tak, yang dulu kita boleh buat, yang sekarang kita tak boleh buat, ya. Jadi harapan saya ibu bapa yakinkan diri dulu untuk melepaskan anak ke sekolah lah. Kami di sekolah sedia menerima, ya. Cuma harapan saya atur dulu anak-anak di rumah supaya bila sampai di sekolah perkara akan jadi mudah. Okey? Jadi sekiranya ada ibu bapa yang nak bertanya soalan, nanti boleh terus WhatsApp ke grup prasekolah. Saya akan cuba jawab bersama dengan Cik Rija. Ya. Nanti akan tanya tu, mesti ada yang tanya, kenapa cikgu tak panggil kami masuk ke sekolah untuk bincang? Sama juga keadaannya ya tuan-puan, bila kita panggil ibu bapa masuk, ada taklimat, banyak SOP yang kita kena jaga. Ya, jadi untuk masa ini saya hadkan pergerakan orang luar untuk keluar masuk ke kawasan sekolah lah. Ya, jadi saya ambil inisiatif untuk buat video ni supaya ibu bapa dapat maklumat yang sahih daripada pihak sekolah lah. Jadi sekiranya ada pertanyaan, boleh terus tanya dalam grup prasekolah. Okey, itu saja daripada saya.
Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.